الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب يتمم بخير وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita meneruskan bacaan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi syarhi Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Sayyidi Syekh Muhammad Al-Jurdani Ad-Dimyati Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan kita telah masuk pada hadis yang ke-18, Husnul Khuluq. Al-Hadithu As-Samina Asyara عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Daripada Sayyidina Abi Dzar Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz ibni Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dalam apa jua keadaan kamu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti keburukan yang kamu lakukan dengan melakukan kebaikan, maka ianya akan menghancurkan dan menghapuskan keburukan tersebut. Yakni hasanah akan menghapuskan as-sayyi'ah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan lakukan kebaikan kepada manusia dengan akhlak yang baik. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan dikata Imam Tirmidzi bahawa hadis ini hasan. Dalam sebahagian nusqah disebut hadis ini hasan sahih. Qala al-musannifu qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Min tarjamati Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini biografi Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu. Maksudnya, ini hadis pertama dalam kitab Matan Arba'in yang disebut nama Sayyidina Abi Dzar. An Abi Dzarrin bidzalil mu'jamah al-maftuhati wa tashdidir ra'i. Abi Dzar, yaitu dengan zal mu'jamah, za yang difathahkan zal tersebut, wa tashdidir ra', Abi Dzar. Jundub bin Junadah bidammil jimain, kedua-dua jim pada Jundub dengan Junadah didammahkan jimnya. Wa taslisid dalil ula, jadi dan ditasliskan dal yang pertama, yaitu apa daripada Jundub. Jundub boleh dibaca dengan Jundub, boleh dibaca dengan Jundab, boleh dibaca dengan Jundib. Bitaslisid dal al-ula maksudnya Jundub. Jadi Junadah dak lah. Boleh baca Jundub, boleh. Itu biasa kita dengar. Dan kemudian Jundab pun boleh juga. Dan boleh dibaca dengan Jundib ibni Junadah. Junadah satu je baca. Tak ada lah Junaduh, tak ada lah. Junadih, tak ada. Junadah sahaja. Zada fi ba'din nusakh al-Ghifari. Ada sebahagian ditambah dengan dalam nuskhah ditambah an Abi Dzar al-Ghifari
Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Tamam. Wa kana lahu radhiyallahu ta'ala anhu waladun ismuhu Dzar. Wa kunniya bihi. Katakan bahawa Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu mempunyai seorang anak yang namanya Dzar, dan beliau dikunyahkan dengan nama tersebut. Walamma mata marra ala qabrihi wa qala, bila mana anaknya tadi wafat, maka dia lalu ke kubur anaknya lalu mengatakan, ya Dzarru qad shaghalana al-huznu laka, atau qad shaghalna al-huznu laka 'anil huzni 'alayka, laita sya'ri ma qulta wa ma qila lak. Di sini disebut, ya Dzar qad shaghalana al-huznu laka 'anil huzni 'alayka. Yani kami menyebutkan dengan bersedih di atas kehilanganmu. Anil huzni 'alayka maksudnya daripada bersedih ke atasmu. Jadi dengan keburukan dan seumpamanya. Maksudnya kami bersedih dengan kehilanganmu disebabkan kerana kebaikanmu. Nah, bukan kerana bersedih dengan kamu dengan keburukan yang kamu lakukan. Laita sya'ri ma qulta wa ma qila lak. Nah, laita sya'ri maksudnya ni sumpah daripada beliau, ma qulta apa yang telah kamu sebutkan, wa ma qila lak dan apa yang dikatakan tentangmu. Maksudnya, jadi apa yang akan dinilai nanti di depan Allah adalah apa yang kita sebut dan apa yang orang kata kepada kita, apa yang orang pandang kepada kita. Sebab tu dituntut kepada kita ketika mana solat jenazah kepada seorang, kita akan sebut pada akhirnya apa dia, kalau imam dia akan sebut ma qauluka fi hadzal mayyit. Apa kamu kata kepada mayat ni? Kita pun jawab baik. Tanya 3 kali. Untuk apa? Untuk qila lak, apa yang orang kata kepada kamu. Apa yang orang pandang dan katakan kepada kamu. Itu apa ni? Untuk kita mendapatkan doa Nabi SAW. Kerana Nabi SAW satu hari ketika lalu satu mayat, maka Nabi SAW mendengar para sahabat memuji mayat tersebut. Kemudian Nabi kata apa? Huwa kadzalik, dia macam tu. Masuk pula yang kedua, mayat tadi dikeji. Disebut oleh para sahabat, kata mayat ni orangnya gini dan seumpamanya, maka dia begitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi mengatakan bahawa antum syuhadaullahi fil ard. Kamu adalah saksi-saksinya Allah Taala di muka bumi. Jadi kita ni dengan apa yang orang akan pandang kepada kita. Pada zahirnya lah, pada zahirnya. Laita sya'ri ma qulta wa ma qila lak. Dan moga-moga Allah Taala jadikan kehidupan kita ni dan juga hubungan kita dengan manusia menyebabkan mereka berbaik sangka dan mendoakan kebaikan kepada kita ketika kita tiada nanti. Amin ya rabbal alamin. Lepas itu disebut dalam di bawah dalam tarikh Dimashq. Imam Ibnu Asakir sebut dalam tarikh Dimashq. Tarikh Dimashq ni kitabnya besar. Tu, hak ni saya jilid yang ke-berapa? Jilid ke-30. Muka surat 45, jilid ke-30. Kitab dia ada 45 jilid. Tarikh Dimashq. Saya ada mukhtasar tarikh Dimashq. Mukhtasar tarikh Dimashq ada dalam bilik ni. Itu pun kat 20 jilid. Panjang. Mukhtasar dia saja. Kalau kitab dia saja yang Imam Ibnu Asakir, itu masya-Allah, besar sungguh kitab. Saya tak ada kitab. Wa kulluhum akhrajahu min qawli Umar ibn Dzar Abi Dzar al-Kufi inda wafati waladihi Dzar qala fi hilyah lamma mata Dzar ibn Umar ibn Dzar al-Hamadani wa kana mautuhu faja'atan. Bila mana matinya Dzar, wa kana mautuhu faja'atan, dan matinya dalam keadaan yang mengejut. Ja'a abahu ahlu baitihi yabkun. Maksudnya telah datang ahli keluarganya, ahli bait Dzar tadi kepada bapaknya Dzar, lalu mereka menangis. Faqala ma lakum, maka kata ayahnya iaitu Umar ibn Dzar. Dalam ni disebut seolah macam seakan ni bukan anak beliau. Maksudnya ni macam orang lain ni. Bukan anaknya nama Dzar.
Sebab nama Sayyidina Abi Dzar Jundub. Yang di sini namanya Umar Ibn Zar Al-Hamdani. Ini Al-Kufi. Allahu a'lam, tak tahu mana satu ni. Mungkin ini cerita lain yang namanya juga begitu. Hampir namanya sama. Baik, tak apa. Faqala ma lakum inna wallahi ma zulimna wala qahirna wala zuhiba lana bihaqqin wala uqti'u bina wala uqti'a bina wala urida ghairana wala urida ghairuna wa ma lana 'ala Allahi mu'attibin wa ma lana 'ala Allahi mu'attibun falamma wada'ahu fi qabrih qala rahimakallah ya bunay wallahi laqad kunta fi barran. Ini anak dipuji kepada anak dia. Ya. Jadi maksudnya dia kata inna wallahi, demi Allah sesungguhnya ma zulimna wala quhirna. Allah tidak menzalimi kita. Dia tidak menzalimi kita, dia tidak memaksa kita, dia tidak membawa kepada kita melainkan kepada kebenaran. Wala ukhti'u wala ukhti'a bina, dan dia tidak tersalah dalam meletakkan hukum kepada kita, dan dia tidak menginginkan sesuatu yang baik melainkan kepada kita. Jadi wa ma lana 'ala Allahi mu'attib. Jadi kita tidak boleh untuk nak menempelak dengan perkara tersebut. Jadi bila mana diletakkan dalam kubur, maka dia sebut rahimakallah ya bunai, rahmat Allah Ta'ala kepada kamu wahai anakku, wallahi laqad kunta bi barran, kamu telah melakukan kebaikan kepadaku. Ini macam talqin ni. Macam talqin. Walaqad kuntu 'alaika jadiban hadiban wa ma bi ilaika min wahsyatin wala ila ahadin ba'dallahi faqatin wala ila ahadin ba'dallahi faqatun wala dhahabta lana na'am bi'azzin wala abqaita 'alaina min dhullin. Jadi kamu tak bawa pergi daripada kami kemuliaan, kamu tidak tinggalkan kepada kami kehinaan. Maksudnya pemergian kamu pemergian yang dimuliakan oleh Allah. Laqad syaghalani al-huznu laka. Telah menyibukkan aku dengan kesedihan tentang kebaikanmu. Baiknya kamu ni banyak, maka saya sedih kerana kamu pergi membawa bersama dengan kebaikan tersebut, maksudnya. Jadi kami huznu laka, maksudnya kami sedih dengan sebab baiknya kamu ni sangat banyak. Summa qala Allahumma innaka wa'adtani ath-thawaba bis-sabri 'ala dzar Allahumma fa'ala dzarrin salawatuka wa rahmatuk. Ini didoakan kepada anaknya dengan kebaikan. Allahumma inni qad wahabtu ma ja'altu li min ajrin 'ala dzarrin li dzarrin silatan minni fala ta'rifuhu qabihan. Ini dan kemudian dia kata aku hadiahkan semua pahala aku kepada Zar. Ala dzarrin li dzar, maksudnya min ajrin 'ala dzar li dzar, ke atas Zar dan juga kepada Zar, silatan minni, sebagai hubunganku dengan dia, dan karena aku tidak mengenal padanya dengan keburukan. Wa tajawaz anhu, dan lepaskan dia. Fa innaka arhama bihi minni, karena kamu lebih merahmati dia daripada aku. Allahumma inni qad wahabtu li dzarrin isa'atah ilayya, dan ya Allah hadiahkan daripada Zar keburukannya kepada aku. Maksudnya di mana yang dia tak buat baik tadi ni diberi kepada aku. Fahablahu isa'atahu ilaika. Fahablahu isa'atahu ilaika. Ini benar ni. Inni qad wahabtu li dzarrin isa'atahu ilayya. Fahablahu isa'atahu ilaika. Fa innaka ajwadu minni wa akram. Apa dia maksud ni? Inni qad wahabtu, aku hadiahkan li dzarrin, kepada Zar, isa'atahu ilayya, keburukannya kepadaku. Kalau dia melakukan keburukan kepadaku, maka aku hadiahkan kepadanya. Macam tu. Fahablahu
isa'atahu ilaika. Ni nak tengok balik. Saya pun tak apa nak jelas maksud dia ni. Tak apa nak jelas. Tak apa. Falamma dhahaba liyansarifa qala ya Dhar qad insarafna wa taraknaka walau aqamna ma nafa'naka. Baik. Jadi masalah soalan dicerita ni cerita lain, bukan cerita Sayyidina Abi Dhar Al-Ghifari. Soalan cerita ni berlaku juga kepada seorang yang namanya Umar Ibnu Dhar, yang dia sebutkan tentang anaknya Dhar. Mereka ni Al-Kufi. Jadi Sayyidina Abi Dhar namanya Jundub ibni Junadah. Allahu a'lam daripada mana dia punya kesinambungan, ataupun boleh jadi berlaku campuran antara mungkin muhaqqiq, pengarang pentahqiq ni atau pengomentar kepada kitab ni, mungkin dia rasa Sidi Muhammad Al-Jurdani tersilap dalam menukilkan kisah berkenaan dengan perkara tersebut. Boleh jadi. Waqila, dikatakan sababu takniyatihi bidzalik, sebab dikunyahkan Sayyidina Abi Dhar dengan Abu Dhar, annahu wazana raghifan makhbuzan wa wada'ahu. Satu hari dia menimbang roti dan meletakkannya di atas penimbang. Fa'alahu az-zarru wa satarah wa huwa an-namlu as-saghir. Kemudian naik semut hitam, semut kecil yang duduk di atas raghif, atas roti tersebut. Summa wazanahu falam yazid syai'an. Ditimbang juga roti tadi walaupun ada semut di atasnya, seekor semut kecil. Bila ditimbang, faqala unzuru ila hadha lam yadhhar fi mizan ad-dunya wa inna mizan al-akhirati la yatisha biwahidatin minha. Qila lahu Abu Dhar. Maka kata dia kepada orang yang ada pada waktu tersebut, cuba kamu tengok kepada timbangan ini. Tidak zahir sedikit pun timbangan tadi tak bergerak, dengan sebab semut kecil tadi duduk di atas atas roti. Tapi kalau mizan akhirah, di akhirat, kalau kata ditimbang sebesar semut ni pun, la yatisha biwahidatin minha, maksudnya akan bergerak, akan ditimbang, akan dikira pada waktu tersebut dengan walau sebesar zar, walau sebesar semut kecil. Faqila lahu Abu Dhar, maka digelar dia dengan Abu Dhar. Sama. Dikatakan ni disandarkan kepada Imam Ibnu Imad yang menceritakan tentang kisah tersebut. Wa sababu islamihi radhiyallahu ta'ala anhu, sebab Islamnya beliau, annahu lamma balaghahu zuhurun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa annahu yadda'i an-nubuwata arsala ilaihi akhahu Unaisan liyatiyahu bi khabarihi. Ini sebab Islamnya Abu Dhar. Ketika sampai berita Nabi telah zahir di Makkah dan mendakwa sebagai Nabi, maka beliau menghantar saudaranya Unais untuk membawa khabar kepadanya. Falamma raja'a ilaihi, daripada Bani Ghifar, daripada Bani Ghifar, maka saudaranya Unais Al-Ghifari pergi ke Makkah mencari khabar tentang Nabi SAW. Falamma raja'a ilaihi, bila balik daripada Makkah, sa'alahu amma ra'a, maka beliau bertanya dengan apa yang dilihat oleh Unais. Faqala ra'aituhu yaz'umu anna Allah arsalah wa ra'aituhu ya'muru bi makarimil akhlaq. Kata Unais, saya melihat dia mendakwa bahawa Allah mengutuskan dia, yakni Rasulullah, dan aku melihat bahawa dia mengarahkan dan menyuruh untuk melakukan akhlak yang baik. Qala famadha yaqulu an-nasu fihi, apa orang ramai kata tentang dia? Kata Abu Dhar kepada adiknya Unais, qala yaqulun innahu sya'irun wa kahinun wa sahirun. Mereka mengatakan bahawa dia penyair, dia penipu dan juga bomo dan juga tukang sihir. Wallahi innahu lasadiqun wa innahum lakadzibun. Demi Allah, sebenarnya dialah yang benar. Kaum Makkah itulah yang menipu sebenarnya. Falamma sami'a dhalik intalaqa hatta ata Makkah. Bila mana mendengar kisah tersebut, maka beliau terus bermusafir menuju ke Makkah. Falaqiya rajulan, bertemu dia dengan seorang lelaki. Faqala lahu, kata beliau kepada lelaki tersebut, aina alladhi tad'unahu as-sabi', mana orang yang kamu menyeru dia sebagai sabi'? Sabi' ni adalah agama, maksudnya as-sabi'un, yakni istilah celaan orang kafir Quraisy kepada
Nabi SAW. Seolah bawa agama baru maksudnya. Sabi' ni. Tapi kalau agama Sabi'in, ni mereka ni menyembah bintang. Menyembah bintang. Jadi ini tad'unahu Sabi', kerana mereka panggil Nabi dengan gelaran Sabi'. Mana Sabi'? Dia kata, hampa kamu panggil dia Sabi' tu, mana satu orang dia? Fa'aghra alaihi man indahu. Famalu alaihi bikulli madaratin wa azmin hatta admauhu. Fa'aghra alaihi man indahu famalu alaihi bikulli madaratin. Madarah apa dia? Bikulli madarah bitahrik kalau fil qamus يعني قطع الطين اليابس وعظم حتى أدموه. Itu baling dia. Baling batu kepada dengan apa ni, dengan tanah yang kering dibaling kepada orang. Marahlah ni, aghra alaihi man indah. Orang yang duduk di keliling tadi waktu tu jadi nak marah, dan kemudian mereka baling dia dengan madarah. Madarah apa dia? Tanah yang kering. Wa azmin, dengan tulang, ada tulang-tulang di situ. Tulang-tulang binatang kan, mungkin dekat sampah di sini, diambil dan dibaling kepada Sayyidina Abu Dzar sehingga mereka melukakan beliau. Admauhu. Wa kharra ay saqata maghshiyan alaih, jatuh pingsan Sayyidina Abi Dzar. Sayyidina Abi Dzar ni datang ke Mekah tu kira terus ya. Mamai sampai tu, mana ni? Orang yang hampa panggil dia Sabi' tu mana? Orang marah. Baling dia waktu tu sampai dia pingsan. Falamma afaqa ata Zamzama fashariba min ma'iha. Dia datang ke air Zamzam, ke telaga Zamzam, lalu minum daripada air Zamzam. Wa ghassala anhu dama, dan dibasuhnya darah yang ada pada tubuhnya kerana dibaling dengan batu dan seumpamanya. Wa makatha fil masjidi 30 yawman wa ma lahu ta'amun illa ma'u Zamzam. Dan dia duduk di Masjidil Haram selama 30 hari, tidak ada makanan apa-apa pun melainkan air Zamzam sahaja. Beliau hanya minum air Zamzam, tidak makan. Wa ma'a dzalika hasala lahu simanun 'azimun atau samnun 'azimun. Pun begitu beliau berlaku juga badannya jadi gemuk, disebabkan kerana minum air Zamzam saja. Sebab tu air Zamzam mengambil tempat makanan dan minuman kedua-dua sekali. Kerana tu kita boleh sebut minum air Zamzam, dan boleh sebut juga makan air Zamzam. Air Zamzam ni kedua-dua mengambil tempat tersebut. Jadi Sayyidina Abu Dzar walau tidak makan, hanya minum air Zamzam sahaja, ma'adzalika hasala lahu samnun 'azimun. Jadi gemuk badannya. Summa tafaqa khuluwul matafi lailatan. Kebetulan pada malam tersebut, tempat mataf pada malam tadi, ittafaqa khuluwu mataf lailatan. Satu malam tu kebetulan. Ittafaqa ni kebetulan. Kebetulan tempat mataf, tempat bertawaf tadi kosong, tak ada orang. Kebetulan malam tu kosong. Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wastalama al-hajara wa tafa bil baiti thumma shalla. Dan datang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut, dan Nabi pergi ke Hajarul Aswad dan istilam, dan Nabi bertawaf di Kaabah, kemudian menunaikan salat. Fa atahu wa qala, maka beliau datang bertemu dengan Rasulullah, lalu mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Maka Nabi pun berpaling lalu menjawab wa alaikassalam wa rahmatullah. Fahuwa awwalu man hayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tahiyyatil Islam. Orang pertama yang memberi salam kepada Nabi adalah beliau. Jadi dia orang pertama yang datang bagi assalamu alayka ya Rasulullah. Dia. Sayyidina Abu Dzar. Thumma qala, lalu beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Faqala lahu faman anta? Maka Nabi tanya, kamu siapa? Qala min Ghifar, kata beliau. Saya daripada Ghifar. Ini daripada Bani Ghifar. Wa akhbarahu bi mukthihi tilkal muddati wa ta'amihi wa bi ta'amihi. Dan dia pun maklumkan tentang keberadaan dia di Mekah selama 30 hari dan apa yang dia makan di Mekah. Fa amarahu birruju' ila qaumihi liyukhbirahum. Kemudian Nabi mengarahkan beliau untuk kembali kepada kaumnya dan memaklumkan kepada kaumnya tentang dirinya, apa yang dia dapatkan. Faqala walladhi nafsi biyadihi la asruqanna bihadha baina dhahranayhim, yakni ahli Makkah. Demi Allah, yang diriku berada dalam genggam kuasanya, aku akan menjerit bihadha, dengan apa yang kawan yang telah aku dapatkan ini, baina dhahranayhim ay baina ahli Makkah, so di depan mereka. Fanada bi'a'la sautihi fil masjidi, maka dia pun menjerit dengan kuat di masjid
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang pertama juga yang mengucap syahadah depan orang ramai. Ini pada zaman ini, pada waktu ketika mana masih lagi golongan muslimin tidak menzahirkan diri mereka. Ada diketahui, tetapi mereka tidak menunjukkan sangat. Karena dikatakan pada tempoh ini tempoh untuk dijalankan dengan secara rahsia. Tapi Sayyidina Abu Dzar keluar daripada situ dan terus mengucapkan perkara tadi secara jahar. Di sini ada berlaku sedikit perbincangan di kalangan para muarrikhin. Adakah kerahsiaan yang diletakkan selama beberapa tahun tersebut itu menjadi kewajipan ataupun ianya adalah menjadi pilihan saja? Karena Sayyidina Abu Dzar tidak rahsiakan dan Nabi tidak larang pun. Bila disebut walladzi nafsi biyadihi la asruqanna bihadza baina zahranayhin, Nabi tak kata la taf'al hadha. Irfaqu bil muslimin. Nabi tak kata suruh buat baik dengan orang muslimin ni, depa pun jangan buat teruk sangat, kesian kat depa. Jangan semangat lebih. Nabi tak kata. Malah Nabi tak kata apa. Dan kemudian beliau melakukan sedemikian. Dan apa yang berlaku? Faqamu ilaihi wa darabuhu hatta adja'uhu. Maka mereka datang memukulnya. Sehingga beliau terbaring. Faja'al Abbasu famana'ahum anhu. Maka datang Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas waktu ni katanya telah Islam. Beliau telah Islam dan sebahagian kata dia tidak Islam lagi waktu ni. Sayyidina Abbas bapa saudara Nabi. Katanya sebahagian dia Islam, sebahagian dia kata dia masih belum Islam, tetapi jiwanya dengan muslimin sangat halus. Mereka kata dia Islam tapi dia menyembunyikan keislamannya. Qala wailakum, kata Sayyidina Abbas, celaka kamu. Ni orang hak pukul Sayyidina Abu Dzar. Alastum ta'lamuna annahu min Ghifar? Kamu tahu tak dia daripada Ghifar? Tengok. Maksudnya Sayyidina Abu Dzar dah tahu, Sayyidina Abbas dah tahu dah. Beliau daripada Ghifar. Wa anna, yang bagi tahu daripada Ghifar ni saja seorang, dia yang tahu Nabi je. Yang tahu pada malam tu dia bagi tahu kepada Nabi Sayyidina Rasul. Jadi maknanya mungkin Sayyidina Abbas telah dimaklumkan oleh baginda Nabi SAW. Wa anna tariqa tijaratikum ila Syam 'alaiha. Dan kamu tak tahukah, kamu tak ingat jalan kamu nak pergi ke Syam adalah melalui kampungnya beliau. Kaum Ghifar juga kaum berperang. Ni orang-orang hebat juga, panglima. Jadi jangan main. Fa anqadhahu minhum, maka diselamatkan Sayyidina Abi Dzar daripada dibunuh pada hari tersebut. Kalau tak dihalang waktu itu mungkin beliau akan terbunuh. Jadi ditariknya dan kemudian summa ada minal ghadi limisli zalik. Esok buat lagi. Nabi Dzar masya-Allah. Tak kira orang dah. Badan duk berbalut pun pi juga. Sekali lagi ke Masjidil Haram, kata lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak kata apa pun. Dia cuma mengucap saja kalimah syahadah saja. Mereka tak boleh dengar. Fadarabuhu, pukul sekali lagi. Famana'ahumul Abbas wa qallasahu minhum. Sekali lagi dihalang oleh Sayyidina Abbas. Summan talaqa hatta ata aqahu Unaisan fa akhbarahu fa aslama. Kemudian beliau pun berlalu dan datang kepada saudaranya Unais dan dimaklumkan tentang perkara tersebut. Maka Sayyidina Unais pula masuk Islam. Summa ataya ummahuma fa aslamat. Kemudian keduanya pergi kepada ibu mereka. Diceritakan tentang Islam dan Nabi, masuk Islam pula ibunya. Summa atau qaumahum Ghifaran fa aslama ba'duhum. Kemudian mereka datang kepada kaum mereka Ghifar, Bani Ghifar, dan dimaklumkan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka masuk Islam sebahagian daripada mereka. Masuk Islam sebahagian. Walamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata aslama baqiyatuhum. Bila mana Nabi datang ke Madinah, maka baqinya yang tak masuk Islam lagi masuk Islam semuanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, Ghifarun ghafarallahu laha. Umpamanya tafaul. Ghifar ghafarallahu laha. Bani Ghifar, Allah mengampunkan mereka. Allah mengampunkan mereka dan meninggikan darjat mereka. Sayyidina Abi Dzar, kalau baca dalam kisah, ada tambahan lagi. Setelah beliau berada di Makkah selama beberapa tahun, dalam kisah ni tak dicerita begini. Dalam kitab ni tak cerita begitu. Dalam kitab Al-Imam kitab apa kita mengaji di sirah di Zawiyah apa dia?
Nurul Yaqin. Kita baca khulasah kan. Ini Nurul Yaqin. Dalam Nurul Yaqin, disebutkan kata Sayyidina Abi Dzar setelah berada beberapa hari di Makkah, dia hanya minum daripada Zam-Zam, lebih kurang 30 hari itulah. Ditemui Sayyidina Ali melihat keadaan beliau. Dan dijemput oleh Sayyidina Ali untuk Sayyidina Abi Dzar bermalam di rumah beliau. Jadi beliau bermalam di rumah Sayyidina Ali selama 3 hari. Dan Sayyidina Ali tidak tanya kepada dia daripada mana dia datang, pada siapa ada tujuan dia datang ke Makkah, tak ditanya. Cuma setiap hari Sayyidina Abi Dzar akan keluar pada waktu pagi dan balik pada waktu malam. Begitulah setiap hari selama 3 hari. Lepas 3 hari baru Sayyidina Ali tanya, apa tujuan kamu datang ke Makkah? Baru tanya. Maka baru dia maklumkan, kata beliau mencari khabar tentang junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mungkin waktu inilah yang berlaku peristiwa seterusnya, bertemu dengan Sayyidina Abi Dzar, Sayyidina Rasul di Mataf, tempat tawaf. Mungkin kalau gabungan ceritanya begitu. Tamam. Ada seorang lelaki daripada Mak Saleh, orang putih. Dia tulis, ada seorang Melayu pun ada tulis juga. Dia buat dalam satu artikel, saya pernah baca di internet. Ditulis dalam artikel tersebut bahawa masalah berkaitan dengan autism, ataupun dipanggil mild autism, ini adalah perkara yang biasa, kata dia. Mereka ni pejuang autism lah, pejuang kepada autism, dan nak maklumkan kata autism bukan penyakit. Betul, tak ada masalah apa tu. Cuma dia kata sebab ada seorang sahabat, dia kata, yang juga ada mild autism, iaitu siapa dia, antara sifat-sifat yang ada mild autism ni di kalangan sahabat adalah Sayyidina Abi Dzar. Cik, saya baca tu kata, hush, senangnya dia pilih letak, kata Sayyidina Abu Dzar ada mild autism. Okay, tak apa. Apa buktinya, kata dia? Pendalilan yang dia keluarkan daripada tu, dia terjemah saja daripada tulisan orang lain, daripada orang putih. Jadi dia buat kajian daripada seorang Mak Saleh ni. Mungkin dia ni pun orang Islam juga. Dia kata mild autism ni ada pada sebahagian sahabat, antaranya Sayyidina Abi Dzar. Dan katanya antara sebab dikatakan pendalilan mereka yang mengatakan bahawa Sayyidina Abi Dzar ada mild autism adalah kerana beliau 3 hari berada di rumahnya Sayyidina Ali, tak bersembang langsung dengan Sayyidina Ali. Sikit pun tak sembang dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun tak tanya dia langsung apa yang dia lakukan. Dan pelik juga, dia kata orang duduk rumah orang tak bersembang. Itu dia punya argue dia. Dia kata pelik duduk rumah orang tak bersembang, kemudian keluar daripada rumah orang pagi, keluar balik petang, dan tu keadaan selama 3 hari. Dia kata ni pelik. Dan ni salah satu sifat daripada mild autism, dia kata. Tu pendalilan dia. Dan pendalilan tadi sangatlah tafih. Sangatlah melucukan. Kenapa? Kerana dalam sirah sendiri disebut bahawa ni adatnya Arab. Arab tak akan tanya kepada orang kalau 3 hari duduk di rumah. Dia akan tanya, ni aib. Ini disebut oleh pengarang kepada kitab Nurul Yaqin. Dan Nurul Yaqin sendiri sebut, di antara adat Arab, tidak akan ditanya kepada tetamu selama 3 hari dan tidak akan bersembang, dan tak akan disebutkan, kenapa kamu datang ke kampung saya? Kamu nak pergi ke mana? Kerana ni aib. Selepas 3 hari baru ditanya. Tu adatnya Arab. Bukannya kerana beliau mild autism, tak bersembang dengan orang, dah. Dan beliau pun tak kenal Sayyidina Ali waktu tu. Dan dia pun tak tahu Sayyidina Ali ni adakah di sebelah pihak beliau ataupun di pihak orang yang menentang dengan Nabi SAW. Sebab tu bila mana dia datang ke Madinah, ni bukti kata bijaknya Sayyidina Abi Dzar. Sayyidina Abi Dzar ni bukan orang calang-calang biasa, orang bijak. Buktinya lagi, dia balik ke kampung dia, cerita dekat adik dia masuk Islam, adik dia cerita kat mak dia masuk Islam, mak dia cerita kat orang kampung setengah masuk Islam. Kalau dia autism, maksudnya cerita kat orang kata, dia pun autism, no? Nak cerita apa dia tak? Takkan dia apa ni, dia semangat telajak apa ni, kalau kira tak? Masuk Islam. Dalil kata beliau adalah pendakwah yang luar biasa dan orang yang punya kedudukan dalam masyarakatnya, Sayyidina Abi Dzar. Dan kemudian apa yang berlaku, saya nak cerita apa tadi ni dengan Sayyidina Rasul, Sayyidina Ali. Sebelum tu lupa cerita apa. Adat dia cerita lah. Adat Arab Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Buktinya lagi, beliau bijak ni, beliau datang ke Makkah, terus dia kata apa? Aina alladhi tad'unahu as-sabi'? Mana orang yang kamu panggil sabi' tu? Tanya ke orang Arab.
Lepas tu mereka buat apa? Mereka bangkit tibai dia. Tibai tu bukan tibai saja tu. Dia tengok, ni tak boleh tanya dah. Jadi tak boleh tanya dah. Hak tibai dia ni seorang tak boleh tanya ni. Hak ni semua orang berapa. Nah, ni semua musuh dengan Rasulullah SAW. Jadi dia tahu mana musuh. Dan bila Sayyidina Abbas main selamatkan dia, ini teman. Ini dia strategi. Nah, tapi bila disebut Sayyidina Abi Dzar sebagai autism, mild autism, salah satu daripada jenis autism, maka kita katakan itu adalah satu telahan yang salah. Bukan kita katakan bahawa maksud di sini kata kita menghina autism dan juga sebagainya. Tidak. Cuma jangan terlalu cepat menghukum dan meletakkan para sahabat dengan hanya sebahagian perkara yang salah pula argumen tadi. Argumen tadi salah. Salah kenapa? Karena itu adatnya Arab. Yang Sayyidina Abi Dzar terkenal dengan seorang yang mulia di kalangan para sahabat Nabi SAW. Nah, bukannya seorang yang ada keistimewaan yang tertentu seperti ada dikira sebagai orang yang istimewa dengan maksud yang seperti kita fahami. Tak, bukan itu maksudnya. Faham? Jadi kena faham bagi elok tentang kisah tersebut, maka kita tidak akan cepat untuk membuat telahan. Betul kita nak kuatkan hujah kita, tak masalah apa. Kita kata perjuangan kita tadi kita perjuangkan, tapi tanpa perlu kita kaitkan dengan kemuliaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dan tersilap kita dalam meletakkan penghujahan tersebut. Itu kena berhati-hati. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu. Ni para sahabat ni, satu lagi perbincangan tentang mereka ni kena ada khatul ahmar. Dia ada penanda merah. Dia ada sempadan merah di antara kita dengan sahabat. Jangan lajak lebih. Jangan sampai kita melampaui batas. Sama ada melampaui batas dalam kita meletakkan sesuatu seperti orang panggil yang dilakukan oleh Syiah, sampai mentuhankan Sayyidina Ali, dan juga jangan juga sampai kita mencela dan juga merendah-rendahkan mereka seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian ataupun sekelompok daripada golongan Syiah. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu azhadan nas. Baginda Sayyidina Abi Dzar adalah orang yang sangat zuhud. Hatta kana yura anna ma zada hatta kana yara. Kana yara huwa yani yara. Anna ma zada ala hajati al-yawm wal laylah la yajuzu ad-dikharuh. Ini terlalu zuhudnya beliau sehingga beliau memandang berpandangan, dia ada pandangan dia sendiri dan beliau mujtahid. Maksudnya anna ma zada ala hajati al-yawm wal laylah, yang tambahan ataupun lebih daripada hajat sehari semalam, la yajuzu ad-dikharuh, tidak harus menyimpan. Makanan kita makan kena habis sehari itu saja. Kalau tak habis tak boleh simpan makanan tadi. Kena bagi ke orang. Esok cari lain. Itu mazhabnya Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Fa arsala lahu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu 1000 dinarin ma'a rajulin yakhtabirahu. Faja'a ilaihi wa qala lahu Muawiyah arsala laka hadhihi. Satu hari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu mengutuskan 1000 dinar hadiah kepada Sayyidina Abi Dzar dan bersama dengan seorang lelaki untuk menguji Sayyidina Abi Dzar. Nak uji dia, tengok ni. Liyakhtabirahu. Faja'a ilaihi wa qala lah. Lelaki ni pergi kepada Sayyidina Abi Dzar dan berkata kepada Sayyidina Abi Dzar, Muawiyah arsala laka hadhihi. Muawiyah telah menghantarkan kepada kamu ni hadiah ni 1000 dinar. Fa akhadhaha wa farraqaha jami'aha. Tu dia. Bagi-bagi terus dia bagi orang, panggil orang lain, mai 1000 dinar, bagi seorang. Dapat semuanya. Walam yubqi minha syai'an. Sampai habis 1000 dinar. Tak ada satu pun. Kat dia pun tak ada. Thumma hadara lahu dhalika ar-rajulu bi amri Muawiyah wa qala lah, inni ghalattu fi i'ta'i laka 1000 dinar wa innama arsalani li ghairik wa ana akhsha an yu'aqibani Muawiyah ala dhalik. Tamam. Kemudian kata dia, hadara lahu dhalika ar-rajul bi amri Muawiyah. Kemudian datang, baru ingat balik. Minta maaf ni. Sebab dia datang ni. Muawiyah arsala laka hadhi fa aqadahu wa farraqaha jami'a wa lam yubqi minha syai'an. Tamam. Thumma hadara lahu dhalika ar-rajul bi amri Muawiyah wa qala lahu inni ghalattu fi Kemudian dia pun ingat balik dengan arahan Muawiyah, sebab Sayyidina Muawiyah suruh uji. Jadi dia pun bagi tahu, baru dia teringat balik.
hadara lahu dhalika ar-rajul bi amri Muawiyah wa qala lahu inni ghalattu fi i'ta'i laka al-alf dinar. Saya tersilap, kata dia. Tamam? Saya tersilap bagi kat kamu ni 1000 dinar. Wa inna ma arsalani li ghairik. Maksudnya aku ni diutus untuk orang lain sebenarnya, bukan kat kamu. Aku silap bagi 1000 dinar ni. Wa ana akhsha an yu'aqibani Muawiyatu ala dhalik. Aku bimbang akan apa-apakan oleh Sayyidina Muawiyah, akan dihukum oleh Sayyidina Muawiyah dengan sebab kesilapan ini. Kesilapan besar ni 1000 dinar, bukan sikit. Fa qala lahu ya hadha, maka kata Sayyidina Abi Dzar, wahai fulan, wallahi ma amsa indana minhu syai'. Jadi satu benda pun tak akan ada yang duduk dengan kami sesuatu. Tak akan berpetang suatu benda tu dengan kami sampai petang. Maksudnya satu benda kalau sampai dekat kami, tak akan kekal sampai petang. Walakin isbir hatta ya'tiyani ata'una nadfa'u dhalika ilaika. Sabar, kata, nanti sampai hak bahagian kami. Kalau ada orang bagi lagi nanti insya-Allah kami bagi baliklah dekat hang. Tunggulah, sabar kalau ada. Jadi nak bagi tahu, kata beliau tak akan simpan walaupun sekejap. Yang diberi kepada beliau terus dibahagikan. Ini dalil menunjukkan bahawa mazhab yang dipegang oleh beliau tadi adalah mazhab haram menyimpan sesuatu daripada sehari semalam, lebih daripada sehari semalam. Dia hanya cukup dengan apa yang ada pada hari itu saja. Ini zuhudnya beliau. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu min awiyatil ilmi. Beliau termasuk daripada para alim di kalangan sahabat. Awiyatul ilm maksudnya apa? Bekas ilmu. Maksudnya tempat berkumpulnya ilmu. Wa syahida lahu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi annahu asdaqun nasi lahjatan ay kalaman. Tengok tu. Dan Nabi menyaksikan bahawa Sayyidina Abi Dzar adalah orang yang paling benar pada ucapannya. Paling benar pada ucapan. Nabi sebut sendiri tentang perkara tadi. Wa ruwiya annahu qama yawman 'inda al-Ka'bah faqala. Satu hari beliau berdiri di Kaabah lalu menyebut, ya ayyuhan nas, ana Jundub al-Ghifari. Ana Jundub al-Ghifari, saya adalah Jundub al-Ghifari. Halummu ila al-akhi nasih al-syafuq. Halummu ila al-akhi nasih al-syafuqi. Datanglah kamu kepada aku, kepada saudaramu yang akan memberikan nasihat yang kasih kepada kamu semua. Faktanafahu an-nas ay ahatu bihi. Orang ramai pun datang mengelilingi beliau. Faqala ara'aytum law anna ahadakum arada safaran alaysa yattakhidhu min az-zadi ma yuslihuhu wa yuballighuhu. Qalu bala. Kata Sayyidina Abu Dzar, apa pandangan kamu tentang seorang yang ingin bermusafir? Adakah dia akan mencukupkan bekalannya untuk permusafiran tadi yang digunakan olehnya dan juga yang akan menyampaikan dia ke tempat yang dia akan musafir? Maka orang ramai jawab, bahkan. Qala fasafarul qiyamah ab'adu mimma turidu. Safar ke negeri akhirat itu lebih jauh daripada apa yang mereka inginkan. Fakhudhu ma yuslihukum. Maka ambillah, cukupkan dengan apa yang boleh memberikan kebaikan kepada kamu. Qalu wa ma yuslihuna. Apa perkara yang boleh memberikan kebaikan kepada kita dengan menuju ke permusafiran ke akhirat? Qala hajju hajjatan li'adha'imil umur wa sumu yawman shadidan harruhu li tuli yawmin nushur wa sallu raka'atain fi sawadil laili di wahsyatil qubur. Maka hajilah kamu dengan haji yang benar, li'adha'imil umur, untuk perkara yang besar yang akan kamu dapatkan nanti di akhirat. Jadi kena berbuat haji dengan haji yang mabrur. Sumu yawman syadidan harruhu li tuli yawmin nusyur. Maka berpuasalah kamu sehari, pada hari yang panas terik, untuk kamu berhadapan dengan panjangnya hari nusyur, hari kita berkumpul di akhirat nanti. Wasallu raka'ataini, dan salatlah 2 rakaat fi sawadil lail, pada tengah malam, li wahsyatil qubur, untuk kamu berhadapan dengan beratnya ataupun liarnya pada alam kubur nanti. Wahsyatil qubur maksudnya kerana kamu akan bersendirian dalam kubur nanti, dalam kegelapan malam, kegelapan kubur. Maka salatlah 2 rakaat untuk membantu kegelapan tersebut. Kamu bangun pada tengah malam, pada waktu gelap, maka kamu akan diterangi di dalam gelapnya kubur gelap, insya-Allah. Tengok bahasa beliau. Dia kata asdaqun nasi lahjatan. Kalam beliau kalam yang tepat, benar, dan ahli lughah. Dia bukan orang biasa.
Ya, dia sahabat dan juga orang Arab. Baik, kemudian diceritakan tentang kewafatan Sayyidina Abi Dzar. Diceritakan wa nazala radhiyallahu ta'ala anhu birrabazah bira'in musyaddadatin maftuhatin ba'daha muwahhadatin maftuhatin, ba'daha muwahhadatun maftuhatun summa dzalun mu'jamatun maftuhatun aidha. Jadi dengan ra musyaddadah, ar-rabazah, ra musyaddadah maftuhah ba'daha, yang difathahkan selepasnya, muwahhadatun maftuhatun, dan kemudian huruf ba, kemudian huruf zal mu'jamah yang difathahkan, rabazah, baca aja gitu. Jadi nazala radhiyallahu ta'ala anhu birrabazah manzil al-hajj al-iraqi ala 3 marahila min al-madinati. Jadi apa ni, tempat turunnya haji orang-orang daripada Iraq. Jadi orang kalau daripada Iraq, tamam, mereka akan singgah di Rabazah. Jadi lebih kurang 3 marhalah daripada Madinah. 3 marhalah daripada Madinah Al-Munawwarah. Satu marhalah kalau dalam mazhab kita Syafi'i lebih kurang dalam 40 km. Satu marhalah. 2 marhalah 81 km. 81 km. Jadi lebih kurang 4.5 km. 40.5 km. Jadi ini 3 marhalah, jadi lebih kurang dalam 120 km lebih daripada Madinah Al-Munawwarah. Wa hadaratuhu al-wafatu biha, dan beliau nazak ketika tersebut di Rabazah. Fabakat zaujatuh, maka menangislah istrinya. Faqala laha ma yubkiki, maka dia pun bertanya kepada istrinya, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai istriku? Qalat wa ma li la abki wa anta tamutu bi falatin min al-ard wa laysa ma'ana thawbun yasa'uka kafanan. Wahai suamiku, macam mana aku tak menangis, kata dia. Kamu sekarang akan mati di tengah padang yang tidak ada orang. Rabazah ni kawasan yang lapang, tak ada orang. Walaysa ma'ana thawbun yasa'uka kafanan, dan tak ada walau satu pakaian pun yang cukup untuk mengkafankan kamu. Faqala la tabki wa abshiri, kata dia, jangan menangis dan dia kata, bergembiralah kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li nafarin kuntu ana fihim, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan aku waktu itu bersama dengan satu rombongan yang waktu itu aku berada dalam kelompok tersebut. Nabi mengatakan, la yamutanna rajulun minkum, salah seorang daripada kamu ni akan mati bifalatin minal ardi, di satu kawasan yang lapang, tak ada orang, yashhaduhu isabatun minal mu'minin, tamam, yang nanti akan disaksikan oleh sekelompok di kalangan mukminin. Ada orang akan datang nanti, jangan bimbang. Maksudnya Nabi dah sebut dah ada orang akan main. Dia tengok yakinnya dia dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa min ulaika nafar ahadun illa waqad mata fi qaryatin, dan semua yang ada dalam kelompok dari nafar maksudnya 3 orang dan lebih. 3 orang dan lebih yang ada dalam majlis itu dengan Rasulullah. Dan kata beliau, setiap orang tu aku dah tengok dah, perhati elok dah. Semuanya mati di kampung. Tak ada dah melainkan aku seorang je. Sekarang ni aku seorang je sakit ni, tengah nazak di padang ni. Akulah orang tu, kata dia. Wa inni ana alladhi amutu bi falatin minal ardi. Ini dalil kewalian beliau. Wallahi ma kadzabtu. Wallahi ma kadzabtu, demi Allah tidak akan aku menipu dengan perkara tersebut. Fa absiri at-tariqa. Absiri at-tariqa, maksudnya kamu tengoklah. Absiri at-tariqa, jalan tersebut. Qalat fa kuntu usniduhu ila al-kathibi fa aqumu li anzura thumma arji'u ilayhi fa umarriduhu. Tamam. Jadi aku pun sandarkan dia kepada kathib. Kathib ni apa dia? At-tal min ar-raml. Tal min ar-raml maksudnya satu macam bukit kecil. Jadi aku letakkan suamiku tadi di bukit kecil tadi, disandarkan beliau di situ. Fa aqumu li anzura. Aku pun bangun berdiri nak tengok keliling, kok ada orang. Kemudian aku patah balik semula kepada suamiku, fa umarriduhu, iaitu aku merawat beliau. Fa bainama ana kadzalik, dan sedang aku duduk macam tu, iz ana birijalin ala rawahilihim, tiba-tiba datang sekelompok lelaki yang bersama dengan rombongan mereka. Fa asyartu ilaihim fa hadaru fa akhbartuhum bihi, dan kemudian aku maklumkan kepada mereka dengan keadaan suamiku. Mereka pun datang. Fa akhbartuhum bihi, dan fa akhbaratuhum bihi, fa akhbartuhum bihi, aku maklumkan tentang suamiku.
fadaqalu alaihi wasallamu, mereka masuk bertemu dengan suamiku dan memberi salam. Farahhaba bihim wa dzakara lahum ma sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia pun bagi ucapan ahlan wa sahlan, marhaban bikum, dan maka dia sebutkan kepada para tetamunya tersebut apa yang telah dia dengar daripada Rasulullah. Tengok tu kan dah mai dah orang. Tengah padang tak ada orang tadi. Kosong padang pasir kering kontak. Tengok tiba-tiba orang datang. Kan Nabi dah sebut, kata yashhaduhu isabatun minal mu'minin. Maksudnya yang akan datang ni orang mukmin yang akan datang. Nah. Jadi jangan bimbang. Yang akan mai menyaksikan kewafatan beliau tadi adalah golongan mukminin. Jadi isteri dia pun tak akan bimbang lah, siapa dia mai ni pun tak tahu. Tak, dia sebut, Nabi dah sebut dah kata ni mukmin. Thumma qala law kana indi thawbun yasa'uni kafanan aw limra'ati thawbun yasa'uni lam ukaffan illa fi thawbin huwa li aw laha wa inni anshudukumullah la yukfinani rajulun minkum kana amiran aw arifan aw wasiyan aw naqiban. Sama. Kemudian dia kata apa? Lau kana indi thawbun yasa'uni kafanan aw limra'ati thawbun yasa'uni lam ukaffan illa fi thawbin huwa li aw laha. Dia kata kalaulah aku ada pakaian yang boleh untuk mengkafankan aku, yang aku punya sendiri, ataupun bagi isteriku yang dia punya untuk dia kafankan aku, lam ukaffan illa fi thawbin huwa li aw laha. Aku tidak akan dikafankan melainkan pada pakaian tu yang aku punya ataupun yang isteriku punya. Yang tu je. Kerana tu jelas kata ni daripada harta yang baik maksudnya. Ini mesti daripada harta yang halal. Wa inni anshudukumullah la yukfinani rajulun minkum kana amiran aw arifan aw wasiyan aw naqiban. Dan aku bersaksi, aku bersumpah dengan nama Allah, jangan di kalangan kalian, jangan seorang pun di kalangan kalian yang mengkafankan aku kalau dia ini amir, dia ini arifan, aw wasiyan, aw naqiban. Ni semua adalah nama-nama pangkat dalam pemerintahan. Kalau dia ada pangkat dalam pemerintahan, jangan kafankan aku dengan duit dia. Aku tak mahu. Kenapa? Karena dibimbangi ada syubhah. Ini Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Walam yakun fil qawmi ahadun illa waqad asaba min zalika syai'an illa fatan minal ansar. Jadi tak ada seorang pun di kalangan mukminin yang ada tadi, melainkan mereka ni orang besar-besar semua. Semua ada bahagian dalam tu. Nak kerja dengan amir ke, ada kerja jadi naqib ke dalam apa, macam ketua polis ke dan seumpamanya, ataupun dhabit sebahagian ke sebagainya. Macam itulah. Dia tak mau. Kecuali ada seorang sahaja di kalangan mereka yang pemuda daripada Ansar yang tidak bekerja dengan pekerjaan tersebut. Tak berkait dengan amir, tak berkait dengan arif, tidak berkait dengan wasiyan atau naqiban. Qala ana ukaffinuka fi ridai hadha aw fi thawbaini min siyabi min ghazali ummi. Dan aku akan kafankan kamu dengan rida aku ini. Kata dia, aku ada rida aku dah akan kafankan beliau, kamu. Dan ataupun dengan dua pakaian yang telah ditenun oleh ibuku sendiri. Ini ibuku sendiri yang tenun. Maksudnya harta ni halal betul. Yang ni aku akan kafankan. Qala fakaffinni anta. Kamulah yang akan kafankan aku. Fakaffanahu al-ansari. Maka sahabat Ansar tadilah yang, pemuda Ansar tadilah yang mengkafankan beliau. Wa dafanahu huwa wan nafar alladhi kanu ma'ahu. Dafanahu huwa wan nafar alladhi kanu ma'ahu. Wa qila innahu awsa zawjatah. Maka dimakamkan beliau. Wan nafar alladhi kanu ma'ahu. Dan orang yang duduk bersama tadi mengkafankan Sayyidina Abi Dzar ketika tersebut. Jadi beliau, ini siapa dia? Ansari tersebut mengkafankan Sayyidina Abi Dzar bersama dengan nafar, kelompok yang ada bersama dengan beliau, membantu untuk menyelesaikan jenazah Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu. Wa qila innahu awsa zawjatah wa ghulamahu an yughassilahu. Dia mewasiatkan kepada isteri dan gulamnya untuk memandikan, mereka berdua memandikan dia. Wa yukaffinahu wa yaj'alahu ala qari'ati at-tariq. Dan menjadikan beliau berada di qari'ati at-tariq, maksud a'lahu, di tanah jalan yang tertinggi. Wa awwalu rakbin yamurru yaqulani lahu hadha Abu Dzar sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'inuna ala dafni. Diletakkan di tempat yang tinggi,
Kemudian bila ada tetamu ada orang yang lalu, maka sebutkan kata ini Abu Dzar sahabatnya Rasulullah, maka bantu kami untuk menanam beliau, untuk mengkebumikan beliau. Tamam? Itu satu pandangan lagi. Satu pandangan maksudnya beliau telah wafat dah. Nah, baru dikebumikan setelah tu oleh nafar minal muslimin datang, mukminin. Satu pandangan lagi kata tak wafat lagi beliau, sempat lagi beliau tanya dulu baju ni ambil daripada mana, kain ni ambil daripada mana. Waraknya beliau dengan urusan tersebut. Sampai nak mati, sampai nak wafat tu pun masih lagi berbincang tentang masalah tersebut dengan kewarakan beliau tadi. Luar biasa. فأقبل عبد الله بن مسعود في رهط من أهل كوفة ووجده وأخبر بما قاله فنزل هو وأصحابه فصلوا عليه وواروه. Jadi di sini kita akan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bersama dengan para sahabatnya pada waktu tersebut berada di Kufah dan dimaklumkan tentang apa yang telah disebutkan oleh beliau. Maka nazala huwa wa ashabuh, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan para muridnya pergi menunaikan salat kepada Sayyidina Abi Dzar wa warauhu, dan kemudian menutupi beliau dan kemudian menanam beliau, mengkebumikan beliau ketika itu. Wa kana mautuhu sanata 31 atau 30 kematian beliau pada tahun ke-32 atau 31 Hijriah. Wa ruwiya lahu 100 haditsin wa 81 haditsan. Diriwayatkan daripada beliau hadis sebanyak 281 hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh beliau. Kemudian ini terjemah Sayyidina Muaz ibn Jabal pula, biografi beliau insya-Allah pada malam ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Moga kita dapat bertemu dengan para sahabat ini. Amin ya rabbal alamin. Maqam Sayyidina Abi Dzar ada satu di Mesir. Ditulis di belakang maqam Imam Syafi'i. Kalau kita masuk ke belakang tu, dia akan ada satu maqam ditulis ada maqam Abu Dzar. Di situ. Dan itu dipanggil maqamur ru'a, dipanggil maqamur ru'a. Maqamur ru'a ni maksudnya para ahlullah kadang mereka melihat ruhnya para wali ini berada di tempat tersebut. Jadi dibuat maqam di situ. Faham? Jadi sebenarnya maqam Abi Dzar di mana? Sayyidina Abi Dzar di Rabazah, lebih kurang 120 km daripada Madinah Al-Munawwarah. Lebih kurang. Daripada 3 marhalah daripada Madinah Al-Munawwarah. Tamam. Jadi bukan di Mesir. Begitu juga maqam Sayyidina Waqi'. Imam Waqi', guru Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu yang dikatakan di Mesir. Sebelum maqam Imam Syafi'i jumpa maqam Imam Waqi'. Dan yang pandangan tepatnya Waqi' di Iraq. Bukan di Mesir. Mungkin itu tempat duduknya Imam Waqi'. Lepas tu dibezakan, para ulama beza antara maqam dengan darih. Maqam isim, ini ismul makan. Ini makan lil qiyam. Maqam maksudnya tempat berdiri. Berarti maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim maksudnya tempat Nabi Ibrahim berdiri. Jadi kalau tempat berdiri itu maksudnya tu tempat dia pernah duduk di situ, tempat dia pernah berada di situ dulu mungkin. Jadi dipanggil itu maqam. Dibuat maqam juga macam ada kubur dan sebagainya kerana mengambil barakah dengan pernah beliau berada di situ dulu. Kalau darih maknanya ada jasad dalam. Kalau maqam tak mesti dalam tu ada jasad. Kalau tu disebut maqam tak mesti dalam tu ada jasad. Jasad di lain. Kalau darih dalam tu ada jasad. Itu dibezakan antara darih dengan maqam. Tamam. Itu macam Sayyidina Abdurrahman bin Sayyidina Allahumma salli ala Muhammad, Sa'ad bin Abi Waqqas yang kata maqamnya di China. Dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang tepatnya maqam beliau berada di Baqi'. Di Baqi' di Madinah Al-Munawwarah. Maka bagaimana maqam beliau di China tadi? Mungkin makan lil qiyam, tempat beliau pernah duduk di situ dulu. Ketika zaman beliau pernah pergi berdakwah di negara China. Jadi dibuat tempat yang mulia sedemikian untuk orang melawat dan melihat tempat yang pernah beliau datang dan memberkati tempat tersebut. Tak ada masalah apa. Ini dipanggil maqamur ru'a ataupun mungkin kerana isim makan, tempat pernah dia duduk di situ dulu. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.